Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Dr. Syaz hari ini di channel Dr. Mata. So hari ini saya akan bawakan kepada anda satu topik yang sangat menarik, iaitu 10 tips persediaan sebelum anda menjalani pembedahan katarak. So kita akan go through one by one 10 tips persediaan untuk kita buat pembedahan katarak. So sebelum tu saya bagi brief sikit je sebenarnya apa pembedahan katarak tu dan siapa yang perlukan pembedahan katarak. So basically katarak ni adalah proses penuaan pada kanta natural dekat dalam mata kita ni, yang mana kita akan membentuk satu selaput mata. So prosedur yang biasa kita buat sekarang untuk kita buang katarak ni, dulu kita panggil prosedur tu kita memerlukan kita potong kat kita punya bahagian mata tu agak besar dan kita keluarkan kanta tu. Sekarang kita ada satu teknik yang kalau orang awam biasa panggil kalau kata laser mata lah untuk keluarkan katarak tu, tapi sebenarnya kita pakai teknik yang kita panggil sebagai Kalman phacoemulsification, in which kita pakai satu alat yang memerlukan hanya incision ataupun kita buat bukaan kecil saja pada mata, 2 bukaan, dan kita keluarkan kanta daripada berbola mata dan kita masukkan kanta baru yang perlu dibeli oleh pesakit sendirilah. So itu adalah secara general apa yang pesakit yang perlu melalui pembedahan katarak akan lalui. So sebelum buat semua pembedahan ni, kita kena ada tips-tips persediaan. Macam mana kita nak buat semua benda ada persediaan, macam tu juga sebelum pergi operation. So memang kita mungkin tak lalui benda ni, jarang untuk orang muda kena, tapi mungkin mak ayah anda, atuk, nenek nanti bila diorang kena buat operation ni, diorang akan tanya ke cucu-cucu dekat anak ni, sebelum operation ni nak buat apa, takkan nak pergi hospital terus operate macam tu je. Okay, so saya bawakan kepada anda 10 tips untuk memudahkan anda bagi tahu maklumat ni kepada relatif anda yang memerlukan pembedahan katarak. Okay, tips yang pertama, pastikan anda potong kuku. Okay, kenapa? Sebab ada 2 sebab utama lah. Kuku ni kalau terlampau panjang, nanti lepas operate kadang-kadang kalau mata gatal, dia garu-garu mata. Kuku panjang tu boleh menyebabkan kecederaan pada mata. Yang kedua, bawah kuku yang panjang boleh ada banyak sangat kuman. So bila operation tu, kita kan ada buat satu incision ataupun bukaan dekat mata. So kalau ada kuman dekat kuku tu, garu mata, kuman tu boleh masuk dalam mata dan menyebabkan jangkitan kuman dalam mata. Elok-elok boleh nampak lepas operate, boleh jadi terus buta. Yang kedua tips dia adalah pastikan tiada apa-apa luka pada badan pesakit. Luka ataupun apa-apa skin lesion. Contohnya yang paling common kita jumpa adalah sakit kulat pada kulit. Benda tu nampak macam simple, biasa akan nampak macam putih-putih dekat kulit, ada rasa gatal, nampak simple, tapi bila datang ke doktor mata, kita akan rawat dulu rawatan penyakit kulit tu sebelum pergi operation. Sebab kalau tak rawat, pesakit selalu gatal, dia garu-garu, dan dia sentuh mata dia, kuman boleh masuk dalam mata, sama juga macam kes tadi, boleh menyebabkan buta juga. Dan tips yang ketiga, pastikan anda tiada batuk atau selesema. Kenapa? Sebab batuk dan selesema akan menyebabkan anda meneran. Dan proses meneran tu, selepas operation dan kita masukkan kanta baru, kalau anda teran, kanta baru tu boleh terkeluar daripada bag yang kita masukkan. So bila kanta terkeluar, fungsi dia hilang lah. So make sure tiada batuk dan selesema. Tips yang keempat, fungsi sama juga untuk elakkan meneran, in which pastikan anda tiada sembelit. Sebab kalau anda sebelit, for sure anda akan meneran, menyebabkan tekanan mata tinggi dan ada possibility kanta yang kita masukkan tu boleh terkeluar. Okay? So tips yang kelima, pastikan anda tiada claustrophobia. Apa tu claustrophobia? Mau bunyi macam pelik kan? Okay, claustrophobia tu adalah kita panggil fobia kepada tempat yang sempit. Sebagai contoh, kalau masuk CT scan yang masuk terowong tu kan, bila orang tu berasa dekat dalam tempat yang sempit, dia akan rasa macam rimas dan tak boleh duduk diam. Okey, macam mana anda nak tahu anda ada claustrophobia ke tak? Okey, masa operation, biasanya mata anda, kepala semua akan ditutup, hanya bahagian mata sahaja yang akan dibuka. So dekat rumah apa yang anda boleh buat? Anda ambil selimut yang nipis, baring flat, ambil selimut tu, tutup mata, tutup semua kepala ni dalam masa 15 ke 30 minit. Tengok anda boleh rasa tenang ataupun anda rasa macam rimas, rasa nak buka je selimut. Kalau anda ada rasa macam tu, maksudnya anda ada claustrophobic dan anda perlu bagi tahu kepada doktor yang merawat anda. Sebab kalau anda ada claustrophobic, anda perlu buat operation katarak dalam keadaan bius penuh, in which anda tidur, buat operation, sedar-sedar dah siap. Yang tips ke-6 adalah, kalau anda ada ambil ubat cair darah, terutama sekali pesakit yang ada darah tinggi, ada sakit jantung,
Kalau ada ubat cair darah, berikan maklumat kepada doktor yang merawat anda yang anda ada makan ubat tu. Sebab ada certain ubat cair darah yang kita perlu berhentikan 3 hari sebelum, ada yang seminggu sebelum, ada yang kena tukar ubat cair darah tu, ada yang tak perlu berhenti. So kalau ada ambil ubat cair darah, just bagi tahu kepada doktor anda dan doktor anda akan buat apa yang sepatutnya. Tips yang ketujuh, anda perlu basuh dan shampoo rambut dulu sebelum operation. Nampak macam nonsense je kan, nak pergi operation nak kena basuh rambut buat apa? Sebabnya nanti anda akan tahu bila kita akan terangkan apa penjagaan selepas operation. Sebab selepas operation basically anda tak boleh mandi dan shampoo dalam keadaan biasa. Kalau anda nak basuh rambut, anda kena buat basuh rambut macam dekat salon tu. Kepala kena ke atas, air akan kena dekat kepala sahaja, tak boleh mengalir ke mata. Sebab kita takut shampoo tu masuk dalam mata, pedih, anda gosok mata dan menyebabkan kantar terkeluar juga. Okey, tips yang ke-8, anda tidak digalakkan dan sama sekali tak bolehlah pakai bedak atau foundation, terutama kepada pesakit yang perempuan. Nak pergi operation tak payah melawar sangat lah. Nak masuk bilik operation pakai mask semua orang tak nampak pun, tak payah pakai bedak atau foundation. Sebab kadang-kadang partikel-partikel kecil tu boleh masuk dalam mata, boleh menyebabkan kita kuman kat mata, anda rasa gatal mata dan akan gosok mata dan menyebabkan kantar terkeluar juga. Okay, tips yang ke-9, bila nak pergi operation tu tak perlulah pakai perhiasan, barang kemas, cincin semua tu simpan kat rumah. Sebab nanti bila sampai dekat ward, kalau yang mana perlu masuk ward tu, anda akan diminta untuk buka perhiasan dan bawa balik rumah. Sebab kita tak tangguhlah risiko kalau hilang apa kat ward kan. So tak perlu bawa apa-apa, simpan dekat rumah elok-elok. Okay, tips yang ke-10, last kali, biasanya kepada atuk-atuk atau nenek-nenek yang dah berusia lah. Kalau anda ada gigi palsu, buka gigi palsu tu sebelum pergi ke dewan bedah. Okay, so itu adalah 10 tips persediaan sebelum anda pergi kepada pembedahan katarak. Sebelum anda jalani pembedahan katarak, anda perlu buat semua benda ni untuk make sure kita akan dapat sediakan anda dalam keadaan optimum dan kita boleh buat pembedahan yang terbaik kepada anda. So kita akan discuss lagi lepas ni. Lepas pembedahan katarak nak buat apa? Boleh ke makan makanan macam biasa? Ada pantang larang ke? Tak boleh makan makanan yang gatal-gatal ke? Lepas operate boleh terus bawa kereta ke? Semua tu kita akan bincang lepas ni. Stay tune with us in channel Dr. Mata. Like dan subscribe. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.